persiaran dari Flight Kota Bandar Tun Razak untuk kita saksikan bagaimana program Jelajah Dalam Malaysia yang berkongsi pelbagai aspek semua peringkat. Kita kongsikan tentang aspek kemasyarakatan, tentang aspek pelabuhan. Masa untuk kita kongsikan pula tentang aspek keselamatan. Anda kata tadi berlaku jenayah, ini pula berlaku kebakaran di flat rumah bertingkat yang begitu kritikal dan serius, di mana ia dapat ditangani. Dan ini antara situasi yang kami gambarkan semula sebagai panduan yang disaksikan oleh ratusan penduduk Sri Kota hari ini untuk menyaksikan bagaimana seandainya berlaku kebakaran, apa yang perlu dibuat, bagaimana bomba melakukan upacara menyelamat ini. Dan ini antara yang dapat kami saksikan. Misal kata berlaku kebakaran di rumah flat di mana kita tidak perlu terasa panik kerana arahan yang diberikan memang tepat dan juga bersesuaian dengan situasi. Ya. Kalau di rumah flat yang melibatkan banyak tingkat, misal kata lebih daripada 10 tingkat, ada kaedah yang akan digunakan pakai oleh anggota bomba untuk melakukan simulasi menyelamat. Hari ini kita bawakan berbagai lagi peralatan termasuklah kenderaan bomba Skylift yang boleh menjangkau sehingga berapa meter, saya difahamkan sehingga 32 meter untuk menurunkan mangsa yang barangkali terperangkap di tingkat atas. Ya. Jadi untuk anda ataupun mereka yang berada di tingkat bawah mungkin mudah untuk melalui tangga. Bagaimana seandainya berlaku di tingkat atas? Hingga bawakan gambaran bagaimana mangsa yang terperangkap ketika melakukan kebakaran. Kita saksikan bersama. Okey, baiklah. Kita menyaksikan kepada Skylift telah pun digerakkan prasarana yang terdapat pada kenderaan bomba ini untuk membawa mangsa turun dari kebakaran yang berlaku. Ini gambaran yang dapat kami bawakan. Baiklah, seperti yang dijanjikan, saya sekarang berada di tingkat 10 di blok 90 bangunan Flat Sri Kota ini dan kita membuat sedikit demonstrasi kebakaran. Anda bayangkan ini ruang untuk melepaskan atau meloloskan diri sekiranya berlaku kecemasan seperti kebakaran dan sebagainya. Okey, dan ini simulasi kebakaran dilakukan oleh disedia oleh pihak bomba dan penyelamat bomba Hang Tuah selain daripada smoke machine yang turut dibawakan di sini untuk memberikan gambaran kalau bisa kata berlaku kebakaran dengan asap yang tebal, bagaimana anda nak mengenal pasti. Yang penting sekali saya dimaklumkan oleh pihak bomba dan penyelamat, jangan gunakan lift ketika kebakaran atau ketika kecemasan. Gunakan tangga. Jadi premis seperti ini ada di sebelah kiri dan juga kanan bangunan dan juga di tengah untuk anda gunakan akses untuk keluar ke bawah. Dan misal kata dalam keadaan yang begitu sesak dan susah untuk meloloskan diri, apatah lagi dalam keadaan situasi tertentu seperti tahap kesihatan yang tidak mengizinkan untuk anda berlari dan sebagainya ataupun ada penghuni yang sakit, perlulah digunakan khidmat jentera seperti Skylift ini. Okey, sekarang ni kita tunjukkan simulasi. Kalau asap tebal di kawasan ini mungkin akan memberikan cabaran kepada anda bagaimana untuk kita melepaskan diri atau meloloskan diri dengan bantuan pihak bomba dan penyelamat Malaysia. Okey, sekarang ini smoke machine sedang pun berfungsi mengeluarkan asap yang banyak. Jadi dalam keadaan mungkin panik dan sebagainya, sukar untuk melihat laluan dan kepada mereka yang kurang berupaya untuk turun 10 tingkat, ia menjadi satu cabaran. Jadi sekarang ini pihak bomba dan penyelamat membawa satu jentera yang mempunyai Skylift
Dan ini prosedur untuk menyelamatkan mangsa menggunakan skylift ini. Jadi kita akan saksikan bagaimana demonstrasi dilakukan. Dan saya untuk demonstrasi ini berlakon sebagai mangsa. Dan orang ramai penduduk sekitar dan juga para peserta jelajah anak Malaysia juga boleh mempelajari sedikit sebanyak bagaimana tata cara untuk menyelamatkan mangsa. Jadi dalam hal ataupun situasi seperti ini dengan grill ataupun tembok yang boleh dikatakan agak tinggi ini, struktur yang dibina untuk keselamatan juga menjadi cabaran untuk menyelamatkan mangsa untuk menggunakan skylift ini. Tapi tak apa, dengan perkakasan tertentu seperti bangku ini akan memudahkan operasi. Okey, ini sesuatu yang saya tak pernah lakukan sebelum ini, tapi dalam rehearsal alhamdulillah. Tapi saya sekarang menaiki skylift saja semalam. Hari ini akan saya cuba melangkah daripada bangku ini ke sana. Cik Malik, kita akan bawa kameraman juga ya? Okey, jadi bagaimana? Kameraman nak naik dulu? Tidak? Sikit-sikit? Boleh? Okey, sebentar dulu ingin disesuaikan dengan ketinggian. Okey, dan penglihatan semakin lama semakin kelam ikuran asap. Dan kalau prosedur biasanya dinasihatkan oleh pihak bomba dan penyelamat untuk kita merangkak ke bawah. Tapi ini dalam operasi menyelamat, skylift telah pun sampai, cage-nya terutamanya telah pun sampai untuk diselaraskan ketinggiannya. Dan bagaimana? Juru kamera ikut sekali? Okey, baiklah. Kita nak dapatkan juru kamera terlebih dahulu. Okey. Okey, jadi kita sedang berusaha untuk mengeluarkan juru kamera daripada situasi kebakaran ini. Baiklah. Baiklah, saya memerlukan bantuan daripada kru yang bertugas kerana untuk makluman anda, kalau anda dapat melihat di kaca TV ini, skylift ini atau cage-nya boleh menampung berat kira-kira 240 pound. Jadi maksimum lebih kurang 3 individu berada di sana. Okey, sekarang ni juru kamera sudah pun selamat, giliran saya pula. Kalau bila kita nak tengok ada visual dari kamera RF kita ni, bagaimana keadaannya, sudut pandangan daripada skylift. Okey. Ini dari kamera dari bawah melihat ke atas, dan inilah kamera skylift yang berada di atas skylift ini. Baiklah, sekarang giliran saya pula untuk keluar. Okey, prosedur yang pertama ialah melangkah dengan betul, dengan sebaik-baiknya. Saya mendapat bantuan daripada Encik Malik, alhamdulillah. Sambil-sambil itu penduduk sedang melihat bagaimana prosedur dilakukan. Okey. Dan ini cara menyelamatkan ruang yang begitu sempit. Tetapi kalau anda tak biasa dengan ketinggian sebegini, terutamanya dengan struktur kenderaan sebegini, anda akan rasa guide. Tapi dalam situasi kecemasan mungkin tidak ada sebarang masalah. Apatah lagi diberikan keyakinan oleh pihak bomba seperti Encik Malik ini dalam menguruskan situasi kecemasan seperti ini. Okey, jadi prosedur sebegini kebiasaannya berapa lama yang perlu diambil masa ataupun ada had masa tertentu? Untuk penyelamatan sebegini, kita pulang pada keadaan situasi itu. Kalau rumah yang sebegini senanglah, kemarin 2-3 minit ya. Kalau rumah yang orang kata banyak yang dia punya orang kata blocking tu susah sikitlah. Untuk struktur bangunan seperti ini, menggunakan skylift ini tidak ada masalah. Okey, dan kalau anda lihat strukturnya cukup kukuh, dan misal kata ada kebakaran yang memerlukan pemadaman api di atas, ada hos yang telah pun yang bersama-sama dengan tangga ini yang hanya akan dipasang hos tambahan untuk memadamkan api di sini. Okey, Encik Malik, kita boleh bersedia untuk turun? Baiklah, itu dia gegaran sedikit, dan inilah antara cabaran yang harus dilalui. Tapi kalau dah biasa berlatih menggunakan skylift ini, mereka ni betul-betul terlatih, jadi tidak ada masalah. Dan descending proses juga tidak mengambil masa yang lama, begitu lancar. Ini ada sambil-sambil itu diperhatikan oleh warga penduduk blok 90 ni, yang pastinya teruja juga melihat apa yang berlaku, dan semoga mereka juga mendapat manfaat sekiranya berlaku. Okey, boleh dikatakan laju juga ni. Turun ni bergoyang-goyang sikit, tapi tak apa, saya yakin dengan keupayaan jentera ini. Nama jentera ni apa, Cik Malik? Dia Migras. Dia umur dia TTL, turntable ladder.
So jenis migrant je lah. Jadi kalau bangunan ini tingkat 17 untuk kenderaan jentera ini berapa tinggi boleh pergi? Kalau jentera ni dia ada yang jenis 32 meter dan satu lagi 52 meter. Kalau yang ni 32 meter dia kena 10 tingkat. 10 tingkat. Maknanya kita naiki tadi ketinggian ini kira kita ketinggian maksimum tadilah. Lebih kurang begitu. Okey, sudah hampir menuruni. Dan sesuatu yang menarik untuk anda ketahui tentang cage skylift ini, di sini, maafkan saya, Cik Malik nak tunjuk sikit. Ini ada lubang. Misal kata mangsa yang cedera ataupun perlu diusung, jadi stretcher diangkat dan diletakkan di sini biar melintang sebegini. Begitu efisien sekali, begitu mudah sekali untuk membawa menggunakan skylift ini. Alhamdulillah telah pun sampai. Berapa minit kita tadi? 2 minit lebih kurang kan? Lebih kurang 5 minit. 2 minit, ya. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Alhamdulillah. Berjaya. Allahu Akbar. Berjaya. Ini hari tak goyang. Tapi sebab siaran langsung, saya rasa berdebar sikit lah. Terima kasih banyak Cik Malik. Okey. Cik Malik antara pegawai bomba dan penyelamat daripada Balai Hang Tuah yang turut serta untuk operasi ini memberikan demonstrasi yang cukup penting untuk pengetahuan terutamanya anda tinggal di bangunan tinggi ini. Okey, saya nak bersama dengan tetamu yang seterusnya daripada pihak bomba dan penyelamat. Pengarah bomba Kuala Lumpur, Tuan Khairuddin, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu kami Malaysia ini nak ucap jutaan terima kasih dan penghargaan kerana kerjasama yang diberikan cukup baik ini dengan tempat yang begitu sesak berjaya membawa kenderaan ini, jentera ini untuk demonstrasi penyelamat. Alhamdulillah. Inilah merupakan satu perkara yang saya rasa program yang mana dapat memberi kesedaran kepada masyarakat. Mana beri pentingnya apabila masyarakat membantu bomba, di mana yang motor di Kuala Lumpur kita laksanakan, bantu bomba untuk membantu anda. Sebab apa? Dalam kita nak menggerakkan peralatan kebombaan di lokasi untuk memudahkan kerja-kerja pemadaman, bantuan orang ramai perlu. Contohnya memberi laluan, accessibility kepada jentera kita, dan juga yang penting adalah masyarakat itu sendiri, komuniti sendiri. Dalam program hari ini kita dapat masyarakat dapat sedikit pengajaran dan juga kesedaran bahawa beri pentingnya kerjasama masyarakat itu sendiri untuk beri kepada pihak jabatan kita lah. Tuan, kalau kita biasa lihat kalau demonstrasi kecemasan atau kebakaran, kita biasa tengok premis bangunan rumah biasa ataupun rumah pejabat. Tapi flat setinggi 17 tingkat ni jarang-jarang kita ketahui prosedurnya. Adakah dimaklumkan dari semasa ke semasa oleh pihak bomba dan penyelamat kepada penduduk seperti ini? Okey, kalau kita lihat setiap musim perayaan, sebab kalau kita lihat dari segi sindrom 3L, sebenarnya adalah tindakan kesilapan atau kelalaian masyarakat itu sendiri. Contohnya sindrom 3L ini lupa, lalai dan leka. Lupa, lalai dan leka. Kalau 3L ini berlaku atau berada dalam sekeliling kita dan ini adalah satu elemen yang mana kita menjemput kebakaran. Sebab api tak pernah minta dijemput, tetapi apabila elemen 3L tadi berlaku pada masyarakat ini, maka kejadian kebakaran sebab oleh kelalaian, kelupaan dan juga kelekaan akan menjadikan punca kebakaran. Sebab apa juga penyiasatan yang kita buat, selalunya kita narrow down ataupun kita juruskan kepada kesilapan oleh masyarakat itu sendiri. So dalam ni untuk kita mengelakkan kejadian tragedi berlaku, apa yang penting adalah masyarakat itu sendiri. Sebab itulah bila berlaku musim perayaan, jabatan kami sentiasa mempertingkatkan usaha memberi kesedaran. Mana kempen-kempen kesedaran walaupun tiap-tiap tahun kita buat, tetapi ini adalah satu elemen yang mana kita mengambil langkah proaktif untuk memastikan bahawa masyarakat itu sendiri. Dan dalam program kesedaran ini kita harap pada komuniti sendiri jadi juara program. Bukannya jabatan bomba. Sebab bila tidak berlaku kebakaran pada premis tuan-tuan, pada harta benda tuan-tuan, tidak mengancam nyawa, keuntungannya kepada masyarakat dan komuniti. Sebab itu dalam program pendekatan jabatan bomba adalah kita nak melihat melibatkan komuniti sendiri. Kita nak mereka menjadi juara program dan alhamdulillah sekiranya program ini berjaya, yang untungnya masyarakat. Mereka perlu proaktif dalam pengendalian ataupun memahami tentang perihal situasi kecemasan. Bukan hanya bergantung kepada bomba dan melihat sebagai mangsa saja. Kena mesra dengan bomba dan supaya bomba juga dapat mendekati orang awam dengan mudah. Baiklah, harapan bagi pihak bomba dan penyelamat Malaysia kepada penduduk-penduduk yang tinggal seperti ini. Sebab kadang-kadang kita ni seronok tengok demonstrasi seperti ini kan. Kemudian bila bomba dah balik, lupa pula macam mana koridor tu penuh balik dengan segala barang-barang rumah kan. Mungkin nasihat sikit tuan.
Okeylah, kita ambil kesempatan untuk dalam program ini untuk masyarakat sendirilah di mana saya tadi elemen 3L tadi jangan menjadi elemen yang siasa pada diri kita. Dan itulah saya beringat bahawa ke tahap kesedaran prevention ataupun pencegahan, protection, pelindungan dan juga kesedaran. Perkara ini contohnya kalau telah disebabkan rumah-rumah flat macam ni, yang penting adalah tindakan awal. Kadang 5 minit pertama adalah kritikal. Dan sekiranya mereka boleh bertindak memadam kebakaran pada 5 minit pertama ini, insyaAllah, alhamdulillah, kebakaran tidak akan merebak besar. Jadi kita mengharapkan bahawa memiliki alat padam api dan sekiranya flat-flat dilengkapi dengan alat padam api oleh pihak macam tu DBKL, pastikan alat padam ini jangan disalahgunakan. Gunakan bila perlu. Dan pastikan kita sentiasa menasihati anak-anak kita jangan salah guna atau vandalism. Kerana peralatan ini akan menyelamatkan nyawa kita atau benda kita dan persekitaran kita. So apa yang penting adalah program ini kesedaran yang saya harap mana komuniti sendiri menjadi juara program kita pada hari ini dan juga program-program kesedaran kita di masa-masa akan datang. Kita doakan dapat sokongan yang sebaik-baiknya daripada orang awam. Tuan, terima kasih banyak-banyak atas kerjasama sekali lagi. Tuan Khairuddin Rahman, pengarah Jabatan Bomba Penyelamat Kuala Lumpur. Bersama-sama dengan pegawai-pegawai yang lain, terima kasih banyak-banyak atas kerjasama anda. Kami seronok, MHR seronok kerjasama dengan Bomba, sentiasa kerjasama diberikan begitu baik sekali. Baiklah, macam-macam lagi acara berlangsung di sini dan bus semakin lama semakin banyak. Kita saksikan orang awam penduduk sekitar pun dah mula turun membanjiri kawasan ruang lega ni untuk melawat bus-bus yang ada. Bus Bomba dan Penyelamat Malaysia ada di sana. Saya difahamkan motor RIM atau Rapid Intervention Motorcycle juga di sana yang sentiasa mengujakan orang yang datang nak tengok. Boleh datang beramai-ramai. Dan penduduk-penduduk di sekitar flat berhampiran juga ada datang. Dari flat Sri Johor, Sri Melaka dan sebagainya turut juga datang memeriahkan acara program Jelajah Anak Malaysia ini. Kita nak bersama dengan Fitri dan juga Zahan. Katanya nak tanam pokok ke apa tu? Silakan.